Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Farhan bin Muhammad Nagri. ID saya ialah PDA 19051162. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang satu subtopik daripada subjek pengajian Malaysia, iaitu demokrasi berparlimen. Next slide. Jadi ini merupakan nama-nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 pelajar daripada kelas DIA 5B. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apakah maksud demokrasi. Definisi bagi demokrasi ialah demokratika yang diambil daripada bahasa Yunani. Demokratika terbahagi pada dua, iaitu demos yang bermaksud rakyat, manakala kratika yang bermaksud pemerintah. Demokrasi merupakan suatu bentuk kerajaan dengan kuasa untuk mengubal undang-undang dan juga struktur kerajaan yang ditentukan oleh para rakyat sendiri. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi merupakan atau lebih dikenali sebagai kerajaan yang demokratik. Sebagai contoh, negara kita yang tercinta iaitu Malaysia. Next slide. Okey, ciri-ciri demokrasi. Jadi saya akan mengulaskan dua ciri-ciri demokrasi, iaitu pilihan raya dan juga parlimen. Okey, pilihan raya. Apakah itu pilihan raya? Pilihan raya merupakan proses untuk memilih wakil rakyat untuk memerintah di peringkat negeri dan juga persekutuan. Ini dilakukan secara sulit, pengiraan terbuka dan juga keputusan akan direkod. Ini dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Manakala ciri yang kedua pula ialah Parlimen. Parlimen bertujuan untuk mengubal undang-undang yang terdapat di Malaysia. Ia terdiri daripada 3, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya, iaitu Saudara Amzar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amzar Hakim bin Azwan dari kelas DIA 5B. Nombor ID saya ialah PDA 190509. Saya akan menyambung kembali apa yang telah diterangkan oleh Syafiq Farhan berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi. Terdapat beberapa lagi ciri-ciri demokrasi, iaitu perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi dan mempunyai dokumen rasmi yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan. Yang seterusnya ialah kebebasan asasi. Kebebasan asasi ialah hak berpersatuan, hak beragama dan hak memiliki harta. Yang seterusnya ialah raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ialah sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang seterusnya ialah kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan terbahagi kepada 3, iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Dan yang terakhir sekali ialah parti-parti politik. Parti-parti politik ialah sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Sekian, itu saja ciri-ciri demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Azizwan, bernombor ID PDA 19051024. Pada hari ini, saya akan sambung pembentangan kumpulan kami dengan salah satu kuasa pemerintahan Malaysia, iaitu Badan Perundangan. Baiklah, apa yang anda tahu mengenai Badan Perundangan? Badan Perundangan merupakan satu majlis perundangan perwakilan yang memiliki kuasa untuk menggubal, meminda dan meratifikasikan undang-undang demi kesejahteraan rakyat. Perundangan merupakan undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan yang dipertanggungjawab oleh Perlembagaan Malaysia. Dalam sistem demokrasi berparlimen, Badan Perundangan ialah badan yang tertinggi berbanding kedua badan yang lain, iaitu Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman. Ini kerana Badan Perundangan boleh melantik cabang-cabang eksekutif. Badan Perundangan umum lebih dikenali sebagai Kongres atau Parlimen.
Negara kita, Malaysia, mengamalkan sistem berparlimen. Oleh itu, negara kita mempunyai parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tujuan parlimen ditubuhkan adalah bertanggungjawab dalam menggubal, membahas dan membina rang undang-undang yang sesuai mengikut situasi semasa negara yang diketuai oleh Yang di-Pertua Speaker. Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli parlimen, manakala ahli Dewan Negara diberi gelaran senator. Bagi kelayakan untuk menjadi ahli parlimen atau ahli senator, ahli parlimen perlu memenangi pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali, manakala ahli-ahli senator hanya boleh dilantik oleh Yang di-Pertua Agong sahaja. Sekian saja penjelasan saya mengenai Badan Perundangan. Terima kasih dan saya akan paskan saya punya pembentangan kepada saudara Asfar Wajidi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Aiman. Okey, nama diberi Asfar Wajidi bin Muhammad Hafiz. Nombor ID PDA 1905-025. Okey, berbalik kepada topik kita iaitu demokrasi berparlimen. Okey, topik yang saya cover ialah badan pelaksanaan. Okey, dalam badan pelaksanaan ni ada tujuh badan, iaitu yang pertama ialah badan pelaksana, Kabinet, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian, Jabatan, Perbadanan Awam dan Badan Berkanun. Okey, antara ketujuh-tujuh ini dia mempunyai fungsi yang tersendiri, iaitu yang pertama, Badan Pelaksana. Badan Pelaksana ni dia terdiri daripada Jemaah Menteri dan Kabinet, dan dia merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Dan untuk Kabinet, fungsinya ialah dia merupakan pembuat dasar tertinggi negara, dan tugasnya ialah untuk menggubal dasar kerajaan dalam semua perkara. Bagi kementerian, dia punya fungsi ialah untuk menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras 26 kementerian. Dalam kementerian ini, dia diketuai oleh menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. Dan untuk jabatan ini diketuai oleh Ketua Jabatan dan dikenali sebagai Ketua Pengarah. Jabatan ini mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat pusat, negeri dan daerah. Itulah jabatan. Jabatan mempunyai 3 jabatan, peringkat pusat, negeri, daerah. Dan bagi Perbadanan Awam, Perbadanan Awam, badan ini mempunyai separuh kuasa kerajaan dan separuh kuasa autonomi. Maksud kuasa autonomi ini merupakan kuasa yang tidak dikuasai oleh kuasa lain. Maksudnya badan ni dia tidak dikuasai oleh kerajaan sepenuhnya. Dan dia mempunyai bentuk peruntukan kewangan tersendiri. Macam jabatan lain ni, kerajaan akan tanggung dia punya kewangan tersendiri. Dan manakala bagi Perbadanan Awam ni, dia akan membuat satu peruntukan untuk Perbadanan Awam itu sendiri, dan benda itu tidak termasuk kerajaan. Dan itu saja daripada saya untuk pembentangan badan pelaksanaan. Ingat, ada 7 badan pelaksana: Kabinet, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian, Jabatan, Perbadanan Awam dan Badan Berkanun. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan tentang demokrasi berparlimen ini. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Muhammad Azim bin Bahrim, bernombor ID PDA 1905-023. Topik yang saya akan huraikan adalah Badan Kehakiman yang juga dikenali sebagai judisiari. Fungsi Badan Kehakiman ini ialah badan ini mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan juga jenayah. Badan yang menggambarkan maruah dan imej negara ini juga tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara tersebut merupakan kuasa Badan Perundangan dan juga Parlimen. Badan Kehakiman ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah. Okey, Mahkamah Atasan terdiri daripada 4 mahkamah, iaitu mahkamah pertama ialah Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan ini merupakan mahkamah yang tertinggi dalam hierarki mahkamah.
Seterusnya ialah Mahkamah Rayuan yang berfungsi untuk mengendali kes-kes rayuan yang dibuat selepas keputusan pembicaraan Mahkamah Tinggi. Hal ini diikuti Mahkamah Tinggi Malaya yang mempunyai pendaftar utama di Kuala Lumpur dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang berpusat di Kuching. Mahkamah rendah terbagi pada dua, iaitu Mahkamah Session yang mempunyai bidang kuasa pengadilan jenayah bagi semua kesalahan kecuali kesalahan yang membawa hukuman mati, dan juga Mahkamah Magistrate yang berfungsi untuk mengendalikan kes-kes jenayah yang melibatkan denda sahaja. Kesimpulan yang kita boleh ketengahkan dari tajuk demokrasi berparlimen ini ialah sistem demokrasi berparlimen ini merupakan sistem yang telah diamalkan oleh Malaysia sejak tahun 1952 lagi. Tujuan sistem demokrasi berparlimen ini ialah untuk memperlihatkan landasan pemerintahan bagi sesebuah negara adalah berteraskan kebebasan atau demokrasi. Sekian pembentangan tentang demokrasi berparlimen ini dari kumpulan kami. Terima kasih.